الحمد لله الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hanya beberapa hari lagi umat Islam akan menyambut peristiwa besar dalam sejarah Islam yang dikenali dengan hijrah. Mereka yang terlibat dengan hijrah adalah kalangan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kerana keimanan mereka yang sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas. Mereka yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad perjalanan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal dan julung-julung menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan bahawa kedatangan Rasulullah SAW adalah membawa rahmat, ajaran yang membawa rahmat, kebaikan dunia dan kebaikan dunia dan akhirat kepada seluruh manusia dan seluruh alam. Ajaran yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad malaikat kerana membawa rahmat kepada seluruh alam. Alam yang dibelenggu dengan jahiliah, penuh dengan kejahatan, kezaliman, kemungkaran, maksiat, yang merasakkan diri manusia, merasakkan kehidupan mereka, merasakkan masa depan mereka, merasakkan diri, keluarga dan masyarakat. Hanya Islam yang boleh menyelamatkan mereka. Islam yang dimaksudkan ialah Islam yang menyeluruh, Islam yang diamalkan dalam seluruh kehidupan manusia. Apabila penduduk Mekah menolak tawaran Islam yang berharga daripada Allah Subhanahu wa taala,
membawa rahmat kepada mereka, mereka menolak ajaran Islam, tidak menerimanya, padahal mereka mengenali batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali perangai dan pribadinya, mengenali benarnya, mengenali amanahnya, mengetahui segala sifat yang baik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka menolak dengan degil, walaupun mereka menerima batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berunding dengannya, menawarkan kepadanya kesediaan untuk dilantik menjadi raja, dilantik menjadi pemimpin, dilantik menjadi orang yang penting yang diikut, dijanjikan dengan kekayaan harta benda. Tetapi mereka tidak menerima ajaran Islam yang membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam ditolak. Mereka tidak menolak diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bermakna menolak Allah Subhanahu wa taala. Menolak pelantikan Allah, menolak tawaran rahmat dan keampunannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran mereka yang penuh dengan kesenangan, kemewahan, kekayaan dan pangkat yang tinggi, ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah kekerasan, berlakulah penindasan, berlakulah paksaan. Para pengikut diseksa, dihentam habis-habisan. Ada yang mati, yang cedera. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berganjak di dalam perjuangannya, menyatakan dengan tegas kepada bapa saudaranya Abu Talib, wallahi wa ya ammi, law wad'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra aw ahlika dunahu ma tarakt. Demi Allah, wahai bapa saudara kesayanganku, sekiranya diletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, supaya aku meninggalkan urusan yang diperintah oleh Allah, ataupun aku mati kerananya, nescaya aku tidak akan meninggalkannya walaupun mati. Itulah ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketegasan yang mendapat kepercayaan orang-orang yang beriman, yang berada bersamanya, walaupun dalam jumlah yang sedikit, dalam keadaan yang lemah, ditindas, mereka tetap percaya kepada Allah, percaya kepada Islamnya, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada janji Allah dunia dan akhirat, percaya kepada rahmat Allah yang melimpah ruah sekiranya Islam diamalkan, dan percaya sekiranya Islam ditolak, celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hijrah. Berlakulah hijrah. Hijrah menunjukkan bahawa wajib adanya sebuah negara dan kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam seluruhnya tidak boleh diamalkan sekiranya tidak ada sebuah negara yang berdaulat, sebuah kerajaan yang berkuasa. Inilah makna hijrah. Dan para sahabat yang berhijrah itu berpindah untuk mendirikan sebuah kerajaan yang menjadikan hukum Allah adalah hukum yang paling tinggi, menjadikan Islam itu tinggi, mengatasi segala-galanya, untuk menunaikan amanah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih
Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya kamu menunaikan amanah kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di kalangan manusia, hendaklah berlaku adil. Sesungguhnya Allah memerintah kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Keadilan Allah, adil yang menjadi sifat wajib pada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah diamalkan melalui hukum hakamnya yang wajib dilaksanakan. Untuk melaksanakan hukum Allah, wajib menegakkan sebuah kerajaan. Para ulama menyatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tak sempurna perkara wajib, malaikat dengannya, maka perkara itu menjadi wajib. Untuk menunaikan sembahyang yang wajib, mestilah berwuduk, maka wuduk menjadi wajib. Untuk menunaikan haji, mesti berharta. Usaha mencari harta untuk menunaikan haji adalah satu kewajipan. Untuk memberi nafkah kepada anak isteri adalah wajib, maka kerja mencari nafkah adalah wajib. Begitulah wajibnya mendirikan kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Generasi awal, angkatan pertama para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka yang berjuang dengan penuh pengorbanan, yang sanggup menyabung nyawa, meninggalkan nikmat yang ada di hadapan mereka, meninggalkan nikmat yang telah ada pada mereka di Mekah. Mereka berhijrah ke Madinah demi untuk mendirikan sebuah kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan hijrah yang tidak boleh dicapai oleh orang lain selepas daripadanya. Oleh kerana itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda selepas Mekah dibuka, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada lagi kelebihan hijrah selepas Mekah sudah berjaya dibuka dan ditawan. Tidak ada lagi hijrah selepas Mekah dibuka dan ditawan. Yang ada ialah jihad dan niat. Jihad untuk menegakkan Islam dengan niat yang ikhlas. Apabila kamu dikerah untuk berjuang bagi menegakkan Islam, maka kamu hendaklah menyahut seruan itu, menerima panggilan untuk mendirikan Islam di dalam negara Islam ditegakkan. Itulah kewajipan yang diterima oleh umat Islam di akhir zaman, iaitulah melangsungkan Islam itu ditegakkan di dalam negara yang mendaulatkan syariatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. Diizinkan kepada mereka yang telah diperangi, sesungguhnya mereka itu telah dizalimi, dan Allah Maha berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang dihalau, dihambat keluar dari tanah air mereka Mekah. Tidak ada kesalahan yang dilakukan, melainkan kerana mereka berkata, Rabbuna Allah, Tuhan yang mencipta dan mengurus kehidupan kami ialah Allah. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan kita, menghisap amalan kita dan perangai kita, sebelum kita dihadapkan di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasul kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang membawa ke jalan yang benar, yang membawa selamat kepada kita di dunia sehingga hari akhirat. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang bercanggah dan bertentangan dengannya, kerana perkara yang bercanggah dan bertentangan dengan Islam sesat dan menyesatkan. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي الشيشان وفي برما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا
وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.